Wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan menyambung tajuk panjang, tajuk unit 6, panjang, jisim dan isi padu cecair. Okey, dan hari ini adalah subtajuk ataupun tajuk kecil yang terakhirlah dalam unit 6 ni, iaitu isi padu cecair. Okey, saya ulang semula. Isi padu cecair itu ialah cara kita nak menyukat cecair. Okay, cecair ni kita tak boleh nak sukat ekor panjang sebab dia air kan. Kita nak sukat panjang macam mana? Letak atas pembaris dia cair. Ataupun kita tak boleh juga nak timbang berat dia. Okay, sebab dia cecair. Kalau letak atas penimbang, okay, dia tak mewakili ketepatan ukuran cecair tu. Jadi, bila sesuatu yang berbentuk cecair ni, yang berbentuk air, kita akan sukat dia punya ukuran adalah isi padu. Kita panggil sebagai isi padu. Okey, tengok kat sini. Kenali unit mililiter dan liter. Okey, untuk isi padu terdapat 2 unit sama macam jisim dan juga panjang. Okey, satu unit mililiter, satu lagi unit liter. Okey, kita tengok gambar ni. Okay. Adik dia cakap, ini isi padu susu ini adalah 1 liter. Isi padu jus oranye ini 350 mililiter. Okay, cuba tengok. Biasanya dekat bungkusan makanan, bungkusan air akan ada tertulis berapakah isi padu sesuatu objek itu. Contohnya dalam dekat susu kan. Cuba awak perhatikan dekat rumah awak, botol air mineral mesti ada tulis isi padu. Kan? Okey. Dan cara tulisannya L ni kena tulis sengit. M dah kalau ml M biasa, L kena tulis sengit Okey. Liter biasanya kita akan guna untuk menyukat isi padu yang banyak. Okey, lebih sesuai sebab banyak kan. Mililiter isi padu yang sedikit. Okey, cara tulisnya 350 mililiter ditulis 350 ml. Ditulis ml sahaja. Manakala 1 liter ditulis 1 L. Okey, mililiter unit ni kita tulis dalam bentuk huruf sahaja, simbol sahaja, huruf tak perlu tulis panjang-panjang, tulis pendek sahaja. Okey. Seterusnya. Ni dia terangkan simbol bagi mililiter ialah ml. Okey, manakala simbol bagi liter ialah L. L kena tulis sengit macam ni. Okey. Okey, sebut isi padu cecair dalam ml atau L. Okay, tengok ni lotion ni botol dia kecil. So 200 ml. Shampoo ni lebih besar 1 liter. Okay. Awak boleh perhatikan barang-barang yang ada di dalam rumah awak. Botol sabun, air. Lagi apa? Kalau ada air kotak dalam peti, boleh tengok dekat air kotak. Semua yang berbentuk cecair, pastinya ada ukuran isi padu dekat bekasnya. Okay, seterusnya kita tengok. Okay. Kalau panjang dengan jisim, dia ada alat pengukur. Sama juga dengan isi padu cecair, dia diukur dengan bika. Alat pengukurnya ialah bika. Bika ni sejenis macam cawan, tapi dia ada nombor macam pembaris. Okey. Okey, dan setiap bika ni dia tak sama. Okey, ada contohnya dalam bika A ni, ini adalah bika 100 ml. Sebab apa 100 ml? Sebab nombornya sehingga 100 dan unitnya adalah ml. Okey, setiap sengatan ialah 20 ml. Okey, cuba tengok setiap sengatan. Maksudnya beza setiap garis kecil ni adalah 20. 20, 40, 60, 80, 100. Beza ni adalah 20. Setiap ni ditambah 20. Jadi setiap sengatan ni berukuran 20 ml. Ni
Okey, kalau B pula, ini bika 250 ml. Sebab apa? Sebab nombornya sehingga 250 dan unitnya ml. Tapi setiap sengatannya berapa pula? 50, 100, 150, 200, 250. Jadi berapakah beza ni? Ni adalah sebutan 50, 50. Tambah 50, 100. Tambah 50 lagi 150. Jadi setiap sengatan ini berukuran 50. Jadi setiap sengatan adalah 50. Okay. Okay, seterusnya kita tengok. Yang ni pula, silinder penyukat. Yang tadi bika. Bika kalau bentuknya pendek dan besar, kita panggil bika. Kalau panjang dan tirus macam ni, kita panggil silinder. Okey? Okey, ini silinder penyukat 100 ml. Setiap sengatan ialah 10 ml. Tengok ni. Yang dia dibesarkan gambar. Okey. Unitnya ml. Dan dekat sengatan ni adalah kiraan 10, 10. 10, 20, 30, 40. Jadi setiap sengatan ni kita panggil 10 ml. Okey, yang ni pula, ini silinder penyukat 1 liter. Setiap sengatan ialah berapa ml? Okey. Dia kata 1 liter kan? Tapi kenapa sini ml? Kenapa sini 1000? Okey. Persamaannya 1000 ml 1000 ml bersamaan dengan 1 liter. 1000 mililiter bersamaan dengan 1 liter. Okey, sebab tu dia kata silinder ni 1 liter sebab dah mencapai ukuran 1000. Bila 1000 kita boleh tulis sama ada 1000 mililiter ataupun kita tulis 1 liter. Nilainya sama. Okey, jadi setiap sengatannya berapa pula? Okey, unitnya ml, jadi kita tengok. Dia dikira 100, 100, 100, 200, 300, 400. Jadi setiap ni, okey, ukuran daripada sini ke sini adalah 100 ml. Macam tu. Okay, boleh nampak beza. Okay, bila soalan tanya, kan, biasa kadang-kadang soalan dia akan bagi gambar, kemudian dia suruh baca berapakah ukuran. Awak kena pastikan dekat silinder penyukat ataupun bika penyukat itu unitnya, kemudian nombor sengatannya berapa. Okay, awak kena tengok tu lah. Ya. Okay, sekarang kita cuba kita jawab sama-sama. Okay. Nyatakan unit isi padu yang sesuai. Mililiter atau liter. Okay. Saya ulang balik. ml, mililiter digunakan untuk menyukat isi padu yang sedikit. Liter digunakan untuk menyukat isi padu yang banyak. Okey, gambar A, air kopi. Air kopi ni banyak ke sikit? Okey, sedikit. Kalau sedikit, maka ukuran unit yang sesuai ialah ml. Okey. Lagi satu adalah tong air besar. Kan, tong air yang sangat besar. Jadi, ukuran yang sesuai ialah liter. Pastikan awak tulis guna huruf L tu sengit macam ni ya. Macam dekat saya punya ni, saya tak boleh nak buat huruf macam tu. Okey, tulis simbol bagi unit isi padu di bawah. Okey, tulis simbol. Maksudnya tulis sahaja simbol. Mililiter simbolnya adalah ml. Ni 600 mililiter. 600 ml. Yang ni tadi 200. Yang ni pula 4 liter. Simbol liter adalah L. Senang kan? Takat terjadu tahun 2 ni dia kena simbol, dia kena bacaan tu saja. Nak jawab periksa tu senang.
Okey, kalau betul-betul fokus apa yang cikgu ajar, insya-Allah boleh jawab dalam peperiksaan. Tak lama lagi kita akan ada peperiksaan ya. Jadi kena fokus betul-betul dalam pembelajaran online. Tak faham boleh tanya saya, PM saya dekat Telegram ataupun WhatsApp. Okey, seterusnya. Sukat isi padu cecair. Macam mana kita nak menyukat isi padu cecair? Okey, bekas dia boleh sama ada tadi bika, silinder ataupun ni kalau biasa tengok kalau awak sakit, awak makan ubat batuk ke, ubat demam ke mesti biasa nampak benda yang macam cawan kecil ni kan. Okey, dekat cawan tu akan ada ukuran nombor. Okey, ataupun shrink. Tahu tak shrink yang macam jarum tu? Pun sama juga ada ukuran. Okey, asalkan ada nombor dan ada simbol, okey, itu kita boleh guna untuk menyukat isi padu cecair. Okey, adik perlu mengambil 10 ml vitamin setiap hari. Okey, ni. Letak cecair dalam ni, pastikan bekas kosong, letak cecair, kemudian cecair tu dia akan masuk ni sikit-sikit nanti lama-lama sampailah ke garisan 10. Dia mesti kena pada garisan 10 lah. Kalau kata cecair tu dia berhenti dekat sini. Agak-agak berapa? Okey, sengatan ni berukuran berapa? Ni 5, ni 10. Jadi setiap sengatan ni adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kalau cecair tu duduk dekat sini maka dia isi padunya adalah 3 ml, 4 ml, 5 ml, 6 ml sampailah 10. Barulah betul. Okey, macam mana kita nak baca pula? Okey ni. Okey. Mula-mula sekali tuang dulu air dalam bika ataupun silinder. Okey, masa kita nak tengok bacaan tu, pastikan mata kita lihat isi padu cecair pada mata ni dia kena sebaris dengan tinggi air tu. Lepas tu barulah kita tengok air tu berdiri dekat, dia sampai dekat takat mana. Tengok ni. Air ni cecah kat mana? Nombor 200. 200 apa ni? Tengok unit dia 200 ml. Ni pun sama. Okey, air mata sebaris dengan air. Okey, tengok air cecah dekat nombor berapa? 500. 500 apa? 500 ml. Okey, bila kita nak menyukat sesuatu isi padu air, pastikan kita berhati-hati. Satu, supaya air tidak tumpah. Dan satu lagi, pastikan bacaan kita tu betul. Okey, biasanya cecair ni kita akan, dia berkaitan dengan dos ubat. Okey, kalau nak makan ubat, pastikan ukuran betul lah. Kalau ukuran salah, sama ada sakit kita tak sembuh atau kita akan bertambah lagi sakit. Okey. Alright, seterusnya. Kita akan belajar. Apa lagi? Kita tengok. Muka surat seterusnya. Kenapa dia ulang balik? Okey, saya suka cecair 2 liter. Okey, ni sama juga ya cara menyukat. Okey, tengok ni. Bekasnya berbeza, ada yang bentuk jam, ada yang bentuk silinder. Tetapi sama untuk menyukat isi padu. Sebab ada nombor dan ada unit. Okey. 2 liter susu diisi ke dalam 2 bekas gambar. 2 bekas seperti dalam gambar. Berapakah isi padu susu di dalam setiap bekas? 2 liter susu diisi ke dalam 2 bekas seperti gambar. Berapakah isi padu susu di dalam setiap bekas? Okey. Ada 2 liter susu. Kita isi dalam ni. Tengok bekas yang pertama. Okey. Mula-mula tengok nombor. 250, 500, 700. Yang paling tinggi adalah 2000 ml.
Kalau 1000 ml sama dengan 1 liter, makanya kalau 2000 ml bersamaan 2 liter. Jadi suang susu jadi sini bersamaan 2 liter. Bekas ni pula 1000 ml. 1000 ml bersamaan dengan 1 liter. Okay, jadi susu yang duduk dalam bekas kecil ni ukurannya 1 liter atau 1000 ml, manakala susu yang duduk dalam jug besar ni 2 liter ataupun 2000 ml. Okay, cuba kita jawab yang ni pula ya. Berapakah isi padu cecair di dalam bekas? Okay, tengok ni. Tengok paras air, tengok nombor. Okay, air ni cecah dekat mana? 80. Okay, kemudian letak unit. 80 ml. Okay, senang kan? Okay, seterusnya. Gambar B. Ni air, dia berhenti dekat nombor 700. Unit ml. Jadi, ukurannya ialah 700 ml. Yang ketiga. Okay, air berhenti dekat nombor 2000 ml. Okay. 2000 ml. Boleh tulis sama ada 2000 ml ataupun 2 liter. Okay, 2L. Sebab tadi apa? 1000 ml bersamaan 1 liter. Jadi kalau 2000, dia bersamaan dengan 2 liter. Okey. Menganggar isi padu cecair. Sekarang ni kita nak menganggar. Isi padu air ini mungkin 500 ml. Saya anggarkan kurang daripada 700 ml. Anggaran kita hampir tepat. Betul Ikram, isi padunya 600 ml. Sama. Kalau kalau tajuk menganggar ni maksudnya kita agak-agak, kita meneka. Tapi tekaan kita tu berdasarkan rujukan ataupun yang logik lah. Kalau besar ni takkan kita nak bagi tahu ukuran dia, isi padu dia 1 liter sebab botolnya kecil. Misalnya kalau botol saiz mineral tu, air mineral kecil tu adalah 500 ml. Tapi bila disukat menggunakan penyukat, maka ukurannya adalah 600 ml. Okay. Seterusnya, isi padu 1 jug jus ini 1 liter. Saya anggarkan isi padu jus di dalam bekas air ini lebih daripada 1 liter. Okay, dua orang ni sembang. Okay. Agak-agak 1 jug ni berapa liter? Okay, itu maksudnya menganggar. Kalau soalan menganggar ni, kita boleh guna perkataan lebih kurang ataupun hampir. Okay. Saya anggarkan isi padu jus dalam bekas ni hampir 1 liter boleh. Ataupun saya anggarkan isi padu jus dalam bekas ini lebih kurang 1 liter. Ya. Okey, kita cuba jawab soalan sama-sama. Yang ni eksperimen. Okey, sediakan ni eksperimen menganggar. Okey. Okey, sediakan air seperti dalam gambar. Kita tengok gambar. Okey, ada satu botol ni. Kita dah tahu dah ukuran dia 250 ml. Dia tertulis dekat botol. Okey, lagi dua ni isi air tapi tak tahu berapa mililiter. Okey. Cara kita nak menganggarkan isi padu air merah. Ni. Okey, cuba kita tengok. Kalau penuh botol ni 250. Agak-agak kalau sedikit ni, berapa? Tak sampai. Kalau 250, kalau separuh ni, kalau 250 penuh. Okey, kalau separuh pula maksudnya, ni, kalau air tu berada dekat bahagian tengah, (125). Kalau separuh ni 125. Maksudnya air ni lagi bawah. Lagi kuranglah daripada 125 ml. Jadi kita agak 100 ml sebab lagi jauh, lagi bawah kan. Jadi bila kita sukat, cuba kita tengok.
Dia suka betul tak? Saya anggarkan. Okey, betul. 100 ml. Okey, nampak tak macam mana cara saya buat? Okey, mula-mula perhatikan botol. Agak-agak satu botol ni kita dah tahu dah. Kalau penuh botol ni 250. Okey, kalau separuh ialah 125. Ni separuh. Tengok saya tunjuk ni. Ni separuh. Tapi air ni dia lagi kurang daripada separuh. Jadi kita agak-agak dalam 100 sahaja. Kalau separuh sini 125. Kalau kurang lagi, dia dalam 100. Kalau kita letak 10, 10 lah sikit sangatlah pula. Okey, dan jadi kita agak-agak. Sekarang warna hijau. Warna hijau. Ni hijau. Okey, penuh 250. Tapi hijau ni tak jugalah penuh. Sikit je lagi nak penuh. Jadi kita anggarkan dia adalah 200. Okey. Okey. Kat sini isi padu anggaran tadi 100. Isi padu sebenar 100. Air hijau kita anggarkan 200. Ukuran sebenar, kita boleh sukat. Nanti awak kat rumah awak try sukat Okey. Soalan. Anggarkan isi padu cecair. Okey. Kadang-kadang soalan peperiksaan pun macam ni dia bagi petunjuk. Maksudnya petunjuk tu ukuran sebenar. Lepas tu satu lagi yang kita boleh agak. Jadi yang kita agak ni berdasarkan ukuran sebenar ni. Okey. Kalau yang ni 400 ml. Kalau kita perhatikan gambar ni, ya. Macam separuh kan? Separuh bekas. Jadi kalau separuh bekas ni 400 ml. Okey, sini 400 ml. Jadi kalau kat sini separuh lagi, separuh 400, separuh lagi 400. Jadi 400 tambah 400, 800. Ya, macam tu cara kita menganggar. Sekarang yang ni pula. Okey, tengok rujukan. Satu baldi penuh ni 5 liter. Okey. 5 liter. Kalau separuh, okey, cuba kita buat pembaris Saya tunjukkan. Kalau dalam peperiksaan, awak juga boleh lukis tau. Bila soalan menganggar ni, awak boleh lukis sendiri garisan ukuran tu Sebab menganggar dia tak semestinya tepat. Dia hampir-hampir tepat. Jadi kalau soalan macam ni keluar dalam peperiksaan, awak boleh buat macam ni. Okey, ni gambar. Okey. Satu ukuran ni penuh 5 liter. Jadi awak boleh buat garisan sendiri. Macam ni 5 liter. Okey, yang ni separuh kan? Okey, penuh ni 5 liter.
L macam ni Okey, 5 liter. Okey, kalau separuh, okey, mata awak kena kena apa tadi? Sebaris dengan air kan? Okey, ni air. Kena sebaris dengan air. Okey, contohnya mata awak tengok kat situ. Macam mana kita nak buat? Tebal sikit. Okey. Okey. Okey, air ni separuh. Ni separuh. Okey, jadi kita boleh buat ukuran sendiri. Kita nak buat, kalau 5 liter sama dengan, kalau ml sama dengan 5,000. Sebab kita nak, kalau dalam ukuran ml ni lebih senang kita nak tengok ukuran separuh dia lah. Okey, 5 liter sama dengan 5,000 ml. Maksudnya kat sini, kalau 5,000 separuh, 5,000 kalau separuh adalah 2,500. Kita boleh buat ukuran 500-500 500 ml. Kita buat sengatan 500-500. Sebabnya air ni banyak. Sampai 5,000 kan? 1,000. RM1,500. Di bawah lagi. Macam tu. Okey. Awak boleh agak-agak macam tu lah. Okey, kalau soalan menganggar ni, awak boleh lukis sendiri garisan. Kemudian buat sengatan sendiri ukuran dia. Okey. 2,500 ml. Ataupun kalau dalam liter, boleh tulis 2.5 2,500 ataupun 2.5. Okay. 5 liter kalau separuh kan 5 bahagi 2, 2.5. Okay. 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 Kita ulang semula daripada awal. Okay. Isi padu cecair diukur dalam 2 unit iaitu mililiter dan juga liter. Mililiter untuk menyukat isi padu yang sedikit. Liter untuk menyukat isi padu yang lebih banyak.
Okey, lepas tu simbol mililiter ditulis ml, liter ditulis L. Kemudian lagi apa yang penting dalam subtajuk ni ialah ukuran. Alat ukur, pastikan awak tengok sengatan, nombor, kemudian unit yang tertulis dekat sengatan. Lepas tu cara bacaan, pastikan mata selari dengan tinggi isi padu, tinggi cecair tersebut. Okay. Itu saja untuk tajuk isi padu cecair.